Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ya? Jadi Ustazah ingin menyambung semula video berkait dengan falsafah jenayah. Untuk siri yang ketiga ini Ustazah akan memberi fokus kepada kisos. Kisos. Jadi untuk kisos ini anak-anak perlu tahu tentang pengertian kisos. Kemudian yang kedua, syarat boleh dikenakan hukuman kisos. Yang ketiga, jenis hukuman dan kesalahan yang tertakluk di bawah kisos. Dan kemudian kepentingan hukuman kisos. Jadi tak banyak pun, ada 4 benda sahaja yang anak-anak perlu tahu untuk tajuk kisos ini. Baik, yang pertama ialah kita melihat pengertian kisos. Apa yang dimaksudkan dengan kisos? Seperti biasa, untuk pengertian kita akan melihat dari dua perkara, iaitu dua sudut, dari segi bahasa dan dari segi istilah syarak. Dari segi bahasa, kisos ini maksudnya mengikut sesuatu yang terdahulu. Dari segi kita membuka kamus, mengikut sesuatu yang terdahulu dari segi bahasa. Dan apa yang dimaksudkan dengan kisos dari segi istilah syarak? Maksudnya hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya sama jugalah dengan hudud. Hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan tubuh badan dan nyawa manusia. Cuma saya tambah sikit, untuk kisos ini adalah untuk menunaikan hak manusia, tapi kalau hudud dia merujuk kepada hak Allah, nak menunaikan hak Allah. Yang membezakan hudud dan kisos ini. Kisos dia merujuk kepada untuk menunaikan hak manusia dan melibatkan kecederaan tubuh badan dan juga nyawa manusia. Boleh dapat kat situ ya anak-anak untuk pengertian kisos. Baik, kita tengok pula yang kedua, syarat macam mana nak dijatuhkan hukuman kisos tu. Maknanya macam mana nak sabitkan kesalahan hukuman kisos ni. Jadi yang pertama, pesalah tu mestilah orang yang sempurna akal, ya. Maknanya dia memang tak gila lah, dia memang akal yang sempurna. Yang kedua, dia berniat jahat. Berniat jahat, memang ada niat untuk buat sesuatu yang tak elok tu, iaitu cedera orang dan bunuh orang ini. Dan yang ketiga ialah melakukan jenayah itu dengan sengaja. Jadi ada 3 sebab, ataupun 3 syarat yang membolehkan hukuman kisos dijatuhkan kepada pesalah tersebut. Jenis-jenis kesalahan dan hukuman dalam jenayah kisos ada 2 sahaja, iaitu bagi kesalahan membunuh dengan sengaja dan mencederakan orang dengan sengaja. Okey, 2 kesalahan sahaja, iaitu membunuh dengan sengaja dan mencederakan orang dengan sengaja. Apa hukuman bagi 2 kesalahan ini? Bagi membunuh, hukumannya ialah bunuh balas lah, maknanya dibunuh balas. Dan yang kedua, bagi kecederaan, mencederakan anggota badan ini, dicederakan dia sebagaimana dia mencederakan mangsanya. Tu hukuman dia. Dan di bawah kata kunci, Ustazah buat kata kunci bagai cium singa, BCS, bagai cium singa, iaitu bunuh cedera dengan sengaja. BCS, bunuh cedera sengaja. Baik, kita pergi kepada yang keempat, iaitu kepentingan hukuman kisos. Tak banyak, ada 3 sahaja. Yang pertama ialah bagi melindungi jiwa yang tidak berdosa daripada dizalimi, ya. Iaitu kalau betul-betul tak bersalah, maka tidaklah disabitkan dengan kesalahan bunuh dan cedera tadi. Yang kedua ialah pembalasan dia setimpal dengan kesalahan, iaitu kalau kita bunuh orang, kita perlu dibalas bunuh juga. Kalau kita cederakan orang, kita perlu dicederakan dengan kecederaan yang sama. Jadi setimpal. Yang ketiga ialah kita nak menjamin keamanan dan ketenteraman hidup agar semua masyarakat berada dalam keadaan yang sejahtera, aman, bahagia. Itu penting pelaksanaan hukuman
qisas. Jadi begitulah anak-anak, 4 perkara yang kita bincangkan dalam video kali ini, iaitu pengertian qisas, syarat pelaksanaan hukuman qisas dijalankan atau dijatuhkan. Yang ketiga ialah kesalahan dan hukuman yang termasuk dalam qisas. Dan yang keempat, kepentingan hukuman qisas. Itu saja untuk kali ini. Sekian, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.